Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sekarang sedang menonton segmen Realiti Rakyat dalam Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Afizi Azaman. Dan fasa ketika Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini dilihat sangat penting sebagai usaha negara kita serta seluruh dunia ketika ini dalam cuba mencari jalan tengah untuk seimbangkan antara kepentingan menjana semula ekonomi dan dalam masa yang sama kepentingan kesihatan dan keselamatan rakyat. Kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat iaitu tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Dan untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani. Untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah pemilik perniagaan gedung besar, ini adalah platform untuk anda suarakan isu dan juga inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani dan segmen Realiti Rakyat hari ini bermula sekarang. Baik, dengan kadar pengangguran yang semakin meningkat iaitu melonjak kepada 5%, iaitu seramai 778,800 orang sahaja pada April tahun ini. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin ada berkata, menerusi kajian tenaga buruh, angka tersebut merupakan peningkatan 48.8% berbanding tempoh sama sebelumnya. Dan sehingga April lalu, penduduk yang bekerja menurun sehingga 156,400 orang iaitu penurunan 1% tahun ke tahun kepada 14.93 juta orang. Afizi. Jadi kita melihat Perintah Kawalan Pergerakan Fasa Pemulihan ini bukan saja bagi mengukuhkan ekonomi tetapi dalam masa yang sama adalah menyelamatkan sektor pekerjaan. Ketika ini juga dengan peluang kerja yang terhad, seseorang itu atau sesebuah komuniti itu perlu mewujudkan peluang pendapatan mereka sendiri dan misi memperkasakan rakyat bukan sahaja dari segi sektor kesihatan tapi juga ekonomi adalah tumpuan utama dalam fasa ini. Dan untuk bercakap mengenai mencerdaskan ekonomi dengan menjadikan komuniti tempat tinggal sebagai tarikan pelancong sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan bagi kebaikan semua, kita bersama siapa, Gigi? Encik Azrul Muhammad iaitu Pengurus Besar Tourism Selangor. Assalamualaikum dan selamat pagi Encik Azrul. Waalaikumsalam. Ya, kita mengambil faktor pengangguran yang semalam baru saja dikeluarkan angkanya oleh perangkawan. Bagaimana pelancongan domestik ini yang menjadi tumpuan utama selepas COVID-19? Apa mungkin kekuatan atau tarikan pelancongan di Selangor terutamanya yang boleh menarik ramai pelancong dan dalam masa yang sama boleh menjana pendapatan kepada pengusaha tempatan? Terima kasih Hafizi dan Gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua rakyat Malaysia dan terutamanya di negeri Selangor. Soalan itu adalah soalan yang menarik kerana apabila COVID-19 ini adalah satu, dengan izinlah, ia adalah satu yang tidak pernah berlaku di seluruh dunia di mana pandemik ini kita call unprecedented. Jadi negeri Selangor, kita sememangnya mempunyai tarikan pelancongan yang kuat kerana accessibility itu daripada segi jaringan perhubungan atau connectivity. Kerana apabila semua orang landed di KLIA atau KLIA 2, itu adalah sebenarnya di Sepang, di Selangor. Dan sememangnya Selangor menjadi hub pengangkutan awam. Lapangan terbang antarabangsa dan domestik, KLIA, KLIA 2 dan Subang Sky Park Terminal. Manakala di Port Klang, kita ada Bowstead Cruise Center bagi pengangkutan kapal percarian mewah. Jadi hal ini memberikan kelebihan kepada negeri Selangor yang memudahkan pergerakan aktiviti pelancongan khususnya kepada para pelancong. Jadi Hafizi dan Gigi, jadi saya ingin tekankan lagi sekali, sebagai sebuah negeri yang paling maju di Malaysia, antara keunikan pelancongan negeri Selangor adalah seperti berikut. Kita kaya dengan keindahan alam semula yang tetap dipelihara. Kedudukan negeri Selangor sebagai hub pembangunan dan perniagaan. Kita menjaga hasilana alam semula jadi. Sebagai contoh, kita memberikan 1,001 pilihan kepada para pelancong. Antaranya seperti air terjun di Taman Eko Riba Kancing, Sungai Congkak di Hulu Langat. Kita ada Kuala Kubu Baru, pelbagai sukan ekstrim.
Sprint, Broga Hill dan Sky Mirror di Kuala Selangor. Dan seterusnya pelancongan berdasarkan pengalaman atau experiential tourism di 6 buah daerah di negeri Selangor. Antara yang menjadi pilihan pelancong adalah di Homestay Sungai Haji Dorani, Homestay Sungai Sireh dan Homestay Bangguris. Jadi Hafizi dan Gigi, saya ingin tekankan sekali lagi bahawa ramai lupa yang Selangor sebenarnya apabila anda landed saja di KLIA itu seharusnya melawat pusing Selangor dahulu. Jadi sememangnya kita menyediakan pelbagai tempat yang menarik di Selangor. Seterusnya, sebagai contoh, kita juga ada pelancongan berteraskan warisan atau tinggalan sejarah seperti program Royal Klang Town Heritage Walk Tour dan Kajang Heritage Walk Tour. Seterusnya, kita ada hub pusat membeli belah di Selangor dari premis runcit, borong hingga ke pusat beli belah kemuka. Semuanya ada di Selangor. Antaranya seperti GM Klang, Wan Utama dan Mitsui Outlet Park KLIA. Dan seterusnya, Selangor juga terdapat lebih daripada 20 hospital di Selangor menawarkan pakej serta rawatan perubatan dan kesihatan yang terkenal di merata dunia. Jadi kita panggil ininya adalah klusterisasi pelancongan kesihatan. Dan seterusnya, hak sukan dan golf terbesar di Malaysia, Selangor menawarkan lebih 29 kelab golf serta pelbagai aktiviti serta acara sukan bertaraf antarabangsa seperti paragliding, mountain bike, marathon dan sukan pemotoran. Jadi SIC ataupun Sepang International Circuit adalah berada di Selangor. Seterusnya kita juga ada destinasi percutian taman tema dan sukan ekstrim. Pelbagai aktiviti taman tema yang ditawarkan seperti Sawi Lagoon, Gambu Dako, Bangi Wonderland, ITC Shah Alam yang telah mendapat dan juga mendapat pengiktirafan daripada antarabangsa. Kita juga ada sukan ekstrim di Kuala Kubu Baru seperti whitewater rafting, paragliding dan rope swing. Jadi sememangnya Selangor mempunyai banyak kemudahan daripada segi pelancongan sukan, pelancongan kesihatan, pelancongan pendidikan, pelancongan eco semula jadi dan juga kita ada pelancongan agro. Jadi pelbagai disediakan. Jadi pelancong seharusnya terus apabila kita berada di lapangan terbang antarabangsa ataupun juga kita singgah di Port Klang di Basketball Center, seharusnya kita pusing Selangor dulu. Jadi kami telah memperkenalkan konsep pusing Selangor dulu. Jadi di situlah kita melihat pelbagai klusterisasi yang ada di Selangor. Encik Azrul, saya melihat tadi penerangan Encik Azrul di Selangor begitu banyak sekali sumber-sumber yang jadi sektor pelancongan domestik. Sekarang kita buka pelancongan domestik itu di Selangor. Saya lihat penerangan Encik Azrul tadi banyak sekali sumber-sumber yang ada di Selangor yang boleh dimanfaatkan oleh komuniti penduduk Selangor itu sendiri. Sekarang ni kita nak tackle pengangguran yang sekarang dah cecah 778 kalau itu angka keseluruhan seluruh negara. Tapi sekarang bagaimana sumber-sumber yang ada di Selangor itu boleh dimanfaatkan oleh komuniti penduduk di Selangor itu untuk menjana pendapatan khusus kepada mereka yang kehilangan pekerjaan. Adakah mungkin pengurus tuan sendiri dalam Tourism Selangor, Encik Azrul sendiri dalam Tourism Selangor ada membuat satu program yang boleh dimasuki oleh penduduk setempat, terutama penduduk di Selangor, untuk mereka berkecimpung merancakkan domestik pelancongan di Selangor itu supaya mereka ada program-program tertentu yang boleh mereka ikuti, yang mana yang tak tahu nak buat apa dalam sektor pelancongan ini mungkin mereka boleh ceburi ketika ini. Program-program seperti itu dilihat dapat sedikit sebanyak mengurangkan kadar pengangguran yang tinggi sekarang ini di Malaysia. Bagaimana pandangan Encik Azrul sendiri? Terima kasih Hafizi. Soalan tentang pengangguran ini subjektif. Walau bagaimanapun dalam industri pelancongan kita mempunyai banyak peluang untuk masyarakat komuniti terlibat sama. Sebagai contoh, kita boleh terlibat sebagai host komuniti, pemandu pelancong dan juga menyediakan pakej-pakej makanan tradisional kepada pelancong-pelancong. Dan terutamanya apabila kerajaan telah membuka domestic tourism ataupun pelancongan dari dalam negeri, kita harusnya menumpu kepada pelancong dari dalam negeri sementara menunggu kemasukan pelancong dari antarabangsa. Jadi, Tourism Selangor, kita memberikan pendedahan terhadap tempat-tempat pelancongan tersebut. Malah, untuk pengetahuan Fizi dan Gigi, kita telah bersama dengan pelbagai pihak. Antaranya pihak MOTAC,
dan juga Tourism Malaysia. Jadi di antara penduduk setempat, kalau sekiranya mereka mempunyai seni bina rumah tradisi yang sesuai untuk dijadikan tempat singgah pelancong, maka keunikan itulah yang perlu dijadikan selling point. Jadi kalau sebagai contoh rumah warisan turun-temurun ataupun rumah yang mempunyai keunikan sendiri berasaskan keindahan seni bina daripada suku-suku kaum ataupun daripada pelbagai kaum, perlulah diketengahkan. Jadi aktiviti tersebut, kita sebagai promotion board untuk negeri Selangor, kita telah memberikan peluang dan juga memberikan pendedahan, memberikan kursus kepada beberapa pihak untuk mereka mengkomersialkan premis dengan memohon lesen dari pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOSAD. Jadi di sini Hafizi, saya melihat kreativiti setengah pihak ataupun terutamanya daripada penduduk setempat, mereka perlu mengambil peluang ini. Kerana domestic tourism kini telah dibuka. Dan jadi apabila Hafizi bercerita tentang kaedah jumlah pengagunan yang tinggi, sememangnya ini memang difahami. Malah daripada industri pelancongan, sememangnya kita terkesan daripada pandemik COVID-19 ini. Walau bagaimanapun, kita perlu melihat positif daripada pandemik COVID-19 ini. Kerana apabila kita melihat banyak lagi ruang, sebagai contoh saya nak kongsikan bersama Cik Hafizi dan juga Gigi. Kita Kerajaan Negeri Selangor, kami telah memperkenalkan program Host Community Selangor yang melatih penduduk setempat untuk menjadi pelancong bertauliah. Sejak tahun pertama penganjuran pada 2018, program ini telah berjaya melahirkan seramai 51 orang host community di 6 buah daerah di Selangor. Dan jadi apabila menyentuh tentang pengangguran, kita akan melipat gandakan jumlah host community. Kita akan dedahkan lagi. Dan siapa yang berminat, boleh hubungi kami dan kita akan dedahkan. Dan kita akan bersama dengan pihak BBT untuk melatih mereka. Di sinilah masanya untuk mereka menggunakan kreativiti dan juga peluang yang ada untuk merebut peluang pekerjaan dalam industri pelancongan. Sememangnya ramai berkata, industri pelancongan sekarang terjejas. Kita perlu melihat sekarang bagaimana sekarang fenomena semua orang sudah berkeinginan untuk pergi ke pusat-pusat pelancongan. Malah pada hari Ahad lepas, saya pergi ke Tanjung Harapan di Klang. Saya lihat ramai betul orang yang datang melihat pemandangan dan orang kata sudah mula merasakan di tepian laut, sudah terasa fenomena untuk keluar dan bercuti. Ya, Encik Azrul. Ya. Okey, kalau kita lihat di waktu PKP, sektor pelancongan antara sektor yang paling terkesan teruk, tetapi bila PKP itu dibuka semula, kita masuk ke fasa pemulihan, sektor pelancongan antara sektor yang paling cepat naik. Dan itu antara kelebihan sektor pelancongan ini. Dan kalau kita mengambil kira menjadi kreativiti dan juga idea itu dalam kita nak menyuntik kepada pengusaha tempatan, kepada komiti tempatan juga, bagaimana mungkin tindakan ataupun apa yang telah dilakukan oleh sektor pelancongan di Selangor yang boleh menjadikan kawasan luar bandar ini sebagai satu ekosistem pelancongan macam dekat Bali, dekat Lombok, yang mana mereka sendiri inisiatif sendiri mungkin memberi sewa basikal pada pelancong-pelancong yang datang, memberi sewa motor. Bagaimana kita nak menyuntik idea-idea kreatif itu kepada pengusaha, komiti-komiti tempatan ataupun orang-orang di luar bandar ini untuk mereka sendiri datang dengan inisiatif sendiri untuk memberi kemudahan kepada pelancong-pelancong, bukan saja pelancong luar tapi pelancong tempatan khususnya. Terima kasih Gigi. Itu soalan yang sangat menarik. Kerana apa? Soalan itu kita merujuk balik kepada apa yang kemahuan pelancong. Sebagai contoh, kalau pelancong dari dalam negara, mereka mahukan keunikan. Sebagai contoh, kalau kita ada keluarga yang meneruskan tradisi membuat perusahaan tempe seumpamanya, perusahaan membuat keripik seumpamanya. Jadi itu adalah keunikan di mana tidak semua orang tahu proses-proses tersebut. Ini perlu didedahkan kepada generasi muda dan juga generasi bekerja dan juga generasi dewasa. Kita tidak ketahui kerana setiap negeri mempunyai keunikan. Jadi di Selangor,
kita telah melihat trend pelancongan dan kemahuan pelanggan ini perlu diadaptasikan. Jadi perubahan ini mengikut dari masa ke masa. Because elementing tourism, di tourism Selangor kita melihat pelbagai cabang yang boleh ataupun pelbagai peringkat yang boleh diketengahkan. Sebagai contoh, kalau Gigi bersebut di Bali, di Bandung, rumah-rumah kampung dijadikan begitu kreatif, sebenarnya kita ada. Cuma pendedahan, apabila sebab itu kita menyeru kepada ramai orang yang mempunyai keunikan rumah ataupun nak dijadikan homestay ataupun dijadikan rumah yang dijadikan tempat pilihan pelancong untuk melawat, kita minta mereka memohon lesen dari PBC dan MOTEC dan juga pelbagai agensi pihak berkaitan menerima yang betul. Jadi tidak ada isu sama ada kita tidak boleh mereplika apa yang ada di Bali dan di Bandung. Sebenarnya malah kalau kita lihat di social media tourism Selangor, kita ada pelbagai tempat yang pernah orang kata ini di Selangor ke? Sebenarnya kalau sebagai contoh Hafizi dan Gigi dari Kuala Lumpur nak ke Selangor begitu dekat. Dan kamu nak ke sebagai contoh ikut pelancongan, kita ada. Dan untuk pengetahuan semua, antara contoh kelip-kelip Kampung Kuantan, kita ada Sky Mirror di Kuala Selangor. Dan Sky Mirror hanya ada di 2 buah negara di dunia, iaitu di Bolivia dan Malaysia. Encik Azrul. Ya, saya. Minta maaf saya mengganggu, tapi okey, kalau macam Cik Azrul kata kita tak banyak masa, tapi saya nak tanya juga soalan ni. Kita tadi Cik Azrul kata kita ada banyak sektor pelancongan yang ada di Selangor untuk kita boleh bawa, dan ada juga dibawa sendiri, inisiatif sendiri oleh rakyat-rakyat kan. Jadi mungkin tourism Selangor boleh melihat macam Cik Azrul kata, kemungkinan besar disebabkan oleh dia tidak popular sangat. So macam mana tourism Selangor nak bantu promosikan apa inisiatif dijalankan oleh rakyat, tapi nak promosikan dia dalam skala yang lebih besar selepas ini? Mungkin Cik Azrul boleh nyatakan? Terima kasih Hafizi. Sebenarnya daripada skala tu, kita sememangnya mau mengetengahkan produk-produk daripada negeri Selangor kepada antarabangsa, dan kita telah buat. Kita telah buat promosi di Fitur di Madrid. Kita telah pergi di ITB di Berlin. Walaupun ITB itu what we call it tidak dijalankan, tapi kita membuat promosi dan kita mendapat impak yang baik daripada kalangan pelancong Eropah. Manakala untuk pasaran tempatan, sebagai contohlah Hafizi dan Gigi. Saya faham kita tidak punya banyak masa. Saya ingin utarakan satu perkara. Adakah Hafizi dan Gigi sedar di Selangor ni banyak kawasan eko pelancongan? Dan sememangnya kalau kita lihat ada malah orang telah memilih negeri-negeri lain kerana mereka tidak melihat. Jadi tourism Selangor sebagai tourism promotion board yang telah diamanahkan oleh kerajaan Selangor untuk membantu merancangkan industri pelancongan, kita melihat ini semua adalah satu langkah di mana kita akan mula mempergiatkan pendedahan tentang kawasan-kawasan tersebut di social media dan juga di media arus perdana seperti Astro Awani. Jadi saya berharap semua pihak di negeri Selangor, pengusaha-pengusaha industri pelancongan yang kecil hubungi kami dan kami akan bantu mempromosikan anda. Sama ada melalui digital platform ataupun media arus perdana. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Encik Azrul tadi atas perkongsian. Jadi ini adalah masa kita jaga kita bantu sama-sama kita, dan kepada mereka di luar sana, industri pelancongan yang nak masuk dalam industri pelancongan, khususnya rakyat Selangor, boleh hubungi di Tourism Selangor sendiri untuk melihat bagaimana untuk mengembangkan perniagaan mereka, terutama domestik pelancongan yang kita telah pun buka sekarang ini. Okey, baiklah, kita nak rehat dulu seketika, kembali selepas ini.